Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الحرج. قالوا يا رسول الله أيما هو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم القتل atau kama qal, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang tanda-tanda akhir zaman. Kata Nabi, di antara tanda akhir zaman itu ialah yataqarrabuz zaman, apabila masa terasa begitu pantas. Saat saja hari Jumaat, saat saja hari Jumaat, saat saja hari Jumaat. Masuk tahun baru, tahu bulan 2, tahu bulan 3, tahu bulan 4, tahu puasa pula. Masa jalan sama juga. Sehari 24 jam, seminggu 7 hari, sebulan 31 hari, 1 tahun orang putih bilang 365 hari. Tapi rasa cepat. Yang lambat ni gaji aja. Yang tu berasa lambat. Lain pada tu pantas. Kata Nabi SAW, di antara tanda kiamat sudah dekat ialah apabila manusia rasa masa berjalan pantas. Wa yanqusul amal. Nabi kata di antara tanda kiamat itu ialah apabila amal soleh makin kurang. Orang buat baik ni makin tak ramai. Kalau dulu boleh kata setiap rumah pukul 3, pukul 4 pagi ada orang bangkit tahajud, lah kurang. Maka itu di antara tanda bahawa kiamat sudah dekat. Nabi kata wa yulqa syuh. Asyuhu makna dia bakhil, kedekut. Wa yulqa syuhu maksudnya dicampakkan kedekut ini everywhere. Maknanya orang kedekut makin ramai. Wa tazharul fitan. Nabi kata di antara tanda kiamat juga ialah apabila fitnah berlaku terang-terang.
Dalam mensyarahkan hadis ini, ulama kata yang dimaksudkan fitnah itu ialah di antaranya maksiat. Maksiat itu fitnah. Hari ini orang buat maksiat tak malu, tak ada segan silu. Dibuat di tempat terbuka, terang-terang, bahkan ada manusia buat maksiat cerita ke orang. Dia buat maksiat di tempat tertutup, tak nampak pada mata orang. Dia pergi cerita bagi orang tahu. Maka pada ketika itu fitnah itu sudah menjadi zahir nyata. Dan Nabi kata di antara tanda kiamat itu ialah wa yaksurul haraj. Apabila haraj makin banyak. Bila Nabi SAW mengguna perkataan al-haraj, bukan kata kita tak faham. Sebahagian sahabat Nabi juga tidak faham. Maka kata hadis itu, qalu ya Rasulullah ayyuma huwa. Sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, apa dia tu? Apa dia yang kata al-haraj? Yang kata al-haraj ini makin banyak, apa dia al-haraj itu? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qatl. Al-qatl. Nabi kata haraj itu ialah pembunuhan demi pembunuhan. Menjelang kiamat, hari-hari ada kes bunuh. Kalau dulu kita dengar di negeri orang putih, di negeri barat, di Europe, pembunuhan berlaku every single minute. Hari ini pembunuhan berlaku di Malaysia juga sekerap itu. Maknanya tuan-tuan, kalau kita buat satu checklist tanda-tanda kiamat yang disebut oleh Nabi SAW, nombor 1, masa rasa berlalu cepat. Nombor 2, amal soleh makin berkurangan. Nombor 3, orang kedekut makin ramai. Nombor 4, fitnah, maksiat berlaku terang-terang. Seterusnya al-haraj ataupun pembunuhan. Checklist yang kita buat itu kita boleh tick semua sekali. Maknanya hak Nabi sebut jadi belaka. Maknanya kiamat is around the corner. Kiamat dekat. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Darda radhiyallahu anhu, kata dia, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fashakhasa basarihi ila sama, fashakhasa bi basarihi ila sama. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدر منه على شيء. فقال زياد بن لبيد الأنصاري كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن وفوالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا زياد إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة. هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم؟ قال جبير فلقيت عبادة بن الصامت قلت ألا تسمع إلى ما يقول أخوك أبو الدرداء إن شئت لأحدثنك بأول علم يرتفع من الناس الخشوع. فأخبرته بالذي قال أبو الدرداء فقال صدق أبو الدرداء إن شئت لأحدثنك بأول علم يرفع من الناس الخشوع.
yushiku an tadkhula masjid jama'ah fala tara fihi rajulan khashi'an, atau kama qala, hadis sahih riwayat At-Tirmizi daripada Abi Darda radhiyallahu anhu. Dia kata satu hari kami duduk sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba mata Nabi tengok naik ke langit. Bahasa Arab dia guna perkataan syakhasa. Kalau tuan-tuan tengok dalam hadis, cerita tentang saat-saat menjelang mati satu-satu manusia. Di antara tanda-tanda orang tu dekat nak mati, Nabi kata iza syakhasal basar, apabila mata dia tepat tengok ke langit. Itu tanda-tanda orang tua-tua kampung kata memandang. Memandang itu disebut dalam hadis. Dalam hadis yang kita baca ni, kata Abu Darda, dia kata kami beberapa orang sahabat duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba fashakhasa bi basarihi ila sama. Nabi mata tengok naik ke atas. Summa qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata haza awanu yukhtalasul ilm minan nas. Nabi kata dah masa dia dah. Allah Subhanahu wa taala nak angkat balik ilmu daripada manusia. Tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia menjadi tumpuan, dia menjadi fokus kepada semua orang. Sahabat-sahabat Nabi pada zaman Nabi ada bersama dengan mereka, apa Nabi buat, apa Nabi cakap, tingkah laku Nabi, riak muka Nabi, suka tak suka Nabi, menjadi perhatian sahabat semua. Nabi semayang macam mana, Nabi qiyam tangan dia macam mana, Nabi bagi salam macam mana, Nabi rokok jari dia macam mana, rapat ke, renggang ke, Nabi sujud, keadaan jari Nabi macam mana, rapat ke, renggang ke, tapak kaki Nabi macam mana. Semua tu menjadi perhatian para sahabat. Nabi SAW pakai serban Nabi macam mana, Nabi lilit ke, Nabi sebai atas kepala ke, serban Nabi ada ekor ke tak ke, serban Nabi ekor dia panjang mana. Semua tu menjadi perhatian para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Maka dalam hadis yang kita baca pada malam ini, apabila sahabat duduk dengan Nabi, tiba-tiba mata Nabi tengok ke atas, itu menjadi perhatian para sahabat semua. Tiba-tiba Nabi kata haza awanu yukhtalasul ilmu minan nas. Nabi kata sudah time, sudah masa Allah Subhanahu wa taala nak cabut, nak angkat balik ilmu daripada dada-dada manusia. Hatta la yaqdiru minhu ala syai'. Nabi kata sehingga kan apabila sudah sampai masa, sudah time Tuhan nak ambil balik ilmu, manusia tak boleh buat apa. Beyond manusia punya kontrol. Manusia tidak boleh tahan, tak bagi Tuhan ambil. Bila sampai time, bila sampai masa Tuhan dia nak ambil balik ilmu yang dia bagi, manusia tak boleh buat apa. Faqala Ziyad bin Labid al-Ansari, satu sahabat yang bernama Ziyad bin Labid al-Ansari, bila Nabi kata macam tu, dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, kaifa yukhtalasu minna? Dia kata, ya Rasulullah, macam mana cara Allah nak ambil ilmu tu balik? Tuhan nak ambil macam mana? Waqad qara'na al-Quran, sedangkan kami, Ziyad kata, kami para sahabat ni, kami hari-hari, waqad qara'na al-Quran, hari-hari kami baca Quran. Sahabat-sahabat Nabi dulu hari-hari bukan macam kita lepas subuh saja. Sahabat-sahabat dulu hari-hari, maksudnya bila-bila masa Quran duk ada dengan mereka.
Kita hari ini dengan sibuk kita hari ini, kalau kita boleh baca, kita boleh komit, boleh wajibkan diri kita every day lepas subuh kita baca Quran 1 muka, 2 muka, 2 muka setengah, itu sudah cukup baik. Kalau kita hari ini boleh komit diri kita, kita boleh baca Quran tiap-tiap kali lepas sembahyang fardu 5 waktu, itu sudah sangat baik. Kalau kita hari ini boleh komit, boleh ajak diri kita setahun sekali kita akan khatam Quran, itu sangat-sangat baik. Sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in depa lebih pada tu. Bila Nabi SAW kata sudah sampai time, sudah masa dia Allah nak ambil balik ilmu, sahabat tak faham. Sahabat kata dekat Nabi, macam mana Allah nak cabut ilmu ni? Wa qad qara'na al-Quran, sedangkan kami hari-hari baca Quran. Maksudnya apa? Quran itu sumber ilmu. Kalau kami hari-hari baca Quran, mana mungkin Allah nak ambil balik ilmu? Tidak cukup dengan itu, kata Ziyad bin Labid al-Ansari, dia kata fawallahi lanaqra'annahu wa lanuqri'annahu nisa'ana wa abna'ana. Tidak cukup sekadar kami baca Quran, bahkan kami baca Quran kepada bini, kepada anak-anak kami. Kalau itu amalan kami hari-hari, macam mana kata Allah nak angkat balik ilmu? Tak mungkin, pasal kami jaga. Bila dia kata lagu tu, Nabi kata dekat dia, sakilatka ummuka ya Ziyad, celaka engkau wahai Ziyad, in kuntu la'udduka min fuqaha'i ahli al-Madinah. Aku duk ingat kot, hang ni satu orang yang faham di kalangan penduduk Madinah. Nabi kata kat dia, apa ni benda macam ni hang boleh tanya aku? Aku duk ingat hang ni fuqaha, hang ni satu orang yang faham di kalangan penduduk Madinah. Nabi kata, hazihi Taurah wal Injil 'inda al-Yahud wal Nasara, famaza tughni anhum. Nabi kata, wahai Ziyad, kita duduk di Madinah ni, tak tengok ke Yahudi Nasrani yang duk ada di Madinah ini? Orang Yahudi mendapat Taurah, orang-orang Nasrani mendapat Injil. Apa manfaat Taurat dan Injil kepada Yahudi dan Nasrani? Nabi tanya. Nak abang kata ilmu Tuhan ambil itu. Sepatutnya orang-orang Yahudi, kitab Taurat duk ada, ilmu duk ada, patutnya mereka terima Nabi Muhammad. Pasal Taurat bagi tahu kedatangan Muhammad. Patutnya orang-orang Nasrani, Injil duk ada kat mereka, sepatutnya mereka terima kedatangan Nabi Muhammad. Pasal Injil cerita tentang kedatangan Nabi Muhammad. Masalah lah ni, Taurat ada, Injil ada, tapi Yahudi, tapi Nasrani tidak mengambil ilmu daripada Taurat dan Injil. Maknanya ilmu Tuhan sudah ambil. Ilmu sudah tinggal di kitab, tidak ada di dalam hati-hati manusia. Kalau benda tu berlaku kepada Yahudi, berlaku kepada Nasrani, benda tu juga akan berlaku kepada umat Islam yang diturunkan Al-Quran ini. Apabila orang Islam, Quran tu ada, tapi tak ambil manfaat daripada Quran. Apabila orang Islam hari ini, kalau tuan-tuan pergi di mana-mana taman perumahan, nak cari satu rumah orang Islam, tak ada Quran, tak mungkin. Quran mesti ada. Tapi bila dia nak guna Quran tu, bila anak dia mencuri, dia nak suruh sumpah. Dia ambil Quran buah di kepala anak dia. Tapi Quran ada ke tak ada? Tapi ilmu dalam Quran ada ke tak ada? Ada, tetapi tidak ada di dalam hati mereka. Maka Nabi SAW kata dekat Ziyad, dia kata, celaka kamu wahai Ziyad. Kamu duduk di tengah masyarakat Madinah, yang ada di kalangan penduduk Madinah itu Yahudi, yang ada di kalangan penduduk Madinah pada masa itu Nasrani. Kamu tengok mereka ni semua, Taurat Injil duk ada dekat mereka, tapi mereka tidak praktis isi kandungan Taurat dan Injil. Itu maknanya ilmu Allah sudah angkat. Kalau hari ini Yahudi dan Nasrani kena benda tu, satu hari kita orang Islam yang diturunkan Quran akan juga jadi macam tu. Maka itu menunjuk kata ilmu Allah Subhanahu wa taala sudah angkat.
Qala Jubair falaqitu Ubadah bin As-Samit faqultu ala tasma'u ila ma yaqulu akhuka Abu Darda. Jubair salah seorang rawi hadis ini, bila dia dengar Abu Darda kata macam tu, dia just nak reconfirm. Dia nak mengesahkan apa yang Abu Darda ni kata ni betul ke tak betul. Abu Darda kata Nabi duduk dengan mereka, tiba-tiba Nabi tengok naik ke langit. Tiba-tiba Nabi SAW kata ilmu sudah sampai masa Allah nak angkat balik. Tiba-tiba Nabi kata bila sampai time Allah nak angkat ilmu, manusia sudah tidak boleh kontrol lagi benda tu. Tiba-tiba sahabat Nabi Ziyad ini kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, mana mungkin Allah nak angkat ilmu? Aku hari-hari baca Quran. Bahkan aku bacakan kepada anak-anak dan isteri aku. Nabi kata dekat dia, celaka kamu wahai Ziyad, kamu tak tengok ke Yahudi dan Nasrani, Allah turun kepada mereka Taurat dan Injil, tapi kandungan Taurat dan Injil tak memberi manfaat kepada mereka. Cerita yang Abu Darda bawa mai kepada sahabat-sahabat ni, sahabat-sahabat bukan tak percaya, tapi saja nak confirm balik benda ni. Depa pergi jumpa lagi satu sahabat Nabi SAW yang bernama Ubadah bin As-Samit. Ini juga sahabat besar. Bila pergi jumpa Ubadah bin Samit, depa cerita balik. Depa kata, ya Ubadah, depa kata, hang ada dengar dah Abu Darda cerita macam ni, macam ni, macam ni? Ubadah bin As-Samit bila dia dengar cerita tu habis, dia kata apa? Sadaqa Abu Darda. Dia kata betul. Apa yang Abu Darda kata tu betul. Bukan dia sahaja dengar, aku pun dengar. Cerita fenomena ilmu Tuhan nak ambil balik ini bukan Abu Darda bohong apa. Aku pun dengar Nabi kata macam tu. Bahkan kata dia, in syi'ta la uhaddithannaka bi awwali ilmin yurtafa'u minan nas al-khusyu'. Kata Ubadah bin As-Samit, dia kata bahkan kalau boleh aku nak tambah lagi satu hak Nabi kata. Nabi kata ilmu Allah akan angkat balik. Yang pertama daripada ilmu-ilmu yang ada ni, yang Allah akan ambil daripada dada manusia ialah apa? Al-khusyu'. Yushiku an tadkhula masjid jamaah fala tara fihi rajulan khashi'an. Nabi kata akan sampai satu masa hang pi satu masjid nak semayang, masuk dalam masjid jemaah dia ada punya ramai, dalam ramai tu hang nak cari seorang yang sembahyang dia khusyuk, tak ada. Nabi kata maknanya mula-mula Tuhan nak ambil ialah khusyuk dalam sembahyang. Tuan-tuan, kita malam ni umur berapa? Ada yang 30, 40, 50, 70, 80 umur. Cuba tanya diri kita, dalam tempoh 70 umur kita ni, pernahkah kita rasa khusyuk dalam sembahyang? Nak cerita pun tak tahu pasal apa, pasal tak pernah rasa. Tak khusyuk tu macam mana? Tak tahulah, tak pernah rasa. Kalau orang tanya kita, hang pernah makan ke durian musang king? Nah, abang tak tahu lah. Aku biasa makan durian yang musang makan dah ada. Musang king aku tak pernah makan. Dia nak suruh aku cerita sedap musang king, aku tak boleh cerita, aku tak pernah makan. Orang tanya kita, hang pernah ke khusyuk dalam sembahyang? Khusyuk tu macam mana? Pernahkah kita sembahyang ni, kita sembahyang daripada Allahu Akbar tu ayat mata duk turun dekat? Di antara tanda khusyuk. Bila takbir Allahu Akbar tu tak ada lain lah melainkan Allah itu sahaja Tuhan Maha Besar dalam hidup kita. Duk kiam tu ayat mata duk turun bercucuk. Pernah ke? Tak pernah. Kita pernah baca buku, kita pernah baca cerita, kita pernah dengar orang habang macam mana orang bertaubat, orang menyesal, tapi kita tak pernah feel benda tu, kita tak pernah feel. Macam mana kita nak cerita khusyuk? Macam mana kita nak mengaku kata kita pernah khusyuk di dalam ibadah kita? Sehingga kan Nabi SAW kata apa? Nabi kata akan sampai satu masa, pi satu masjid penuh sesak manusia, nak cari satu orang daripada ramai-ramai itu yang khusyuk di dalam sembahyang mereka, tidak ada. Nabi kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kesimpulan apa yang kita nak habaq pada malam ni ialah apa tuan-tuan? Ilmu ini jangan ditinggalkan.
Mak abang yang tu. Tuhan bagi kat kita ni masjid macam ni, Tuhan bagi. Selesa, nyaman, kemudahan serba ada. Ilmu sudah disusun jadualnya. Jangan kita masuk di dalam kumpulan yang menjadi punca kepada terbuktinya kata-kata Nabi bahawa ilmu Allah sudah diangkat. Dalam sebuah hadis yang selalu kita baca, Nabi SAW bersabda, Nabi kata, inna lillahi ta'ala malaikatan sayyaratan fudlan yatatabba'una majalis az-zikr fa iza wajadu majlisan fihi zikr qa'adu ma'ahum wa jafa ba'duhum ba'da bi ajnihatihim hatta yamtala'u ma bainahum wa bainas sama'id dunya. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, malaikat Allah, pasukan malaikat Allah ini, dia satu pasukan, malaikatan sayyaratan fudlan. Sayyarah dalam bahasa Arab kata, Allah mempunyai sekumpulan malaikat yang sifat malaikat itu sayyaratan fudlan, duk bergerak. Mereka bersifat mobile. Hari-hari, setiap saat dan setiap ketika. Malaikat Allah ini berlegar-legar. Apa kerja mereka ni? Yatatabba'una majalis az-zikr. Mereka duk cari di mana diadakan majlis ilmu. Nampak Masjid Abdullah Fahim, mereka landing sini. Mereka nampak Masjid Berkamindah, mereka landing sana. Mereka nampak Masjid Badawi, mereka turun di sana. Mereka nampak di Masjid Bakar Arang, Sungai Petani, mereka turun di sana. Faiza wajadu majlisan fihi zikr qa'adu ma'ahum. Bila mereka jumpa ada majlis ilmu, mereka turun, mereka duduk sama dengan orang duduk-duduk ni. Tepi kita, kiri kanan kita, di ruang-ruang di antara kita, bahkan di atas-atas kita ini ada malaikat. Kata Nabi, wa hafa ba'duhum ba'dha bi ajnihatihim. Depa letak sayap-sayap depa sebagai tanda menghormati majlis ilmu. Hatta yamtala'u ma bainahum wa bainas sama'id dunya. Punya ramainya malaikat yang attend majlis ilmu ini, kata Nabi SAW, sampai memenuhi di antara doa ni sampailah ke langit dunia. Ni malaikat ni. Bukan macam kita ni duduk satu layer aja. Depa duduk ini berlapis-lapis sehingga mencicak langit dunia. Fa iza tafarraqu araju wasa'idu ila sama. Apabila majlis kita selesai, kita balik, mereka pun balik. Kita balik ke rumah, mereka ni wasa'idu ila sama. Mereka balik ke langit. Nabi kata. Qala Nabi SAW, fayas'aluhumullahu azza wa jal wa huwa a'lamu bihim. Bila malaikat ni balik menghadap Allah Subhanahu wa taala, Allah tanya depa, wa huwa a'lamu bihim. Sedangkan Allah tahu. Tak tanya pun Allah tahu, tapi Allah tanya sebagai formality. Tak ada orang tanya. Orang tanya, ustaz apa betul ke kata kita bila mati kita masuk kubur ada soal muka nakir dalam kubur apa semua, betul ke? Kita kata betul. Awaknya, kita tanya dia balik, awaknya tak lah, dia kata tak. Tuhan bukan dia dah tahu dah kau orang yang mati ni, orang ni baik ke tak baik apa? Apa hal yang hantar malaikat duduk tanya dalam kubur apa semua? Dia kata dah tanya-tanya, esok di mahsyar nak tanya lagi. Dia duk fikir lagu tu. Quran sudah mai, hadis Nabi sudah mai, sudah cerita benda ni in detail. Masalahnya apa dia? Masalahnya ada sebahagian manusia ni dia menghadapi krisis keimanan.
Dia ada krisis dalam diri dia. Dia ada krisis. Krisis apa? Krisis kepercayaan. Dia baca tapi dia tak mai ke hati. Dia baca, dia duduk melilau dalam otak dia. Dia cuba nak rongkai beberapa persoalan agama ni, dia cuba nak rongkai dengan logik akal dia. Penat manusia macam ni. Kalau dia start mempersoalkan tentang soal muka nakir dalam kubur, kalau dia start nak mempersoalkan tentang mahsyar, dia akan persoalkan semua benda. Semua dia akan persoal. Tak, dia kata kita yang nak sembahyang ni pergi basuh muka, basuh tangan, apa basuh kaki, pasal apa? Awak tak suruh mandi terus. Dia mula. Dia kata yang kita duk kata kita tak sama dengan agama lain, depa sembah batu, depa sembah apa? Yang kita nak kena pergi buat haji duk pusing Kaabah, Kaabah tu bukan batu kah? Dia duk main macam tu. Bila dia membuka ruang untuk syaitan masuk, memperdayakan dia, syaitan berbondong-bondong nanti masuk sehingga menjahanamkan dia. Tapi kalau daripada awal dia dah kunci diri dia. Aku ni satu orang manusia, sami'na wa ata'na. Kalau Quran mai, kalau hadis mai, aku dengar, aku taat. Full stop. Selamat dia. Selagi mana dia membuka ruang untuk nak mempersoalkan semua benda yang ada di dalam dunia ni, dia bukan dekat dengan Allah. Dia merosakkan diri dia dan dia minta Allah menjanjikan kebinasaan untuk dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini yang berlaku kepada orang Arab Quraisy. Apabila Nabi dibangkitkan menjadi Nabi di kalangan mereka, bila Nabi start baca Quran, mereka start mempertikaikan ayat-ayat Quran. Sehingga kan dalam ayat yang akan datang yang kita dah baca di Masjid Simpang 4 Pematang Buluh, ayat yang akan datang dalam surah An-Nahl, dia akan mai cerita di kalangan Arab Quraisy ini ada yang apabila orang tanya dia, third party tanya dia attend majlis Nabi, satu third party tanya dia, hang pi dengar Nabi Muhammad duk cakap apa? Dia kata tak ada apa, melainkan asatirul awalin, melainkan dia duk buat cerita dongeng dulu kala. Ni semua merepet, dia kata. Maka kemusnahan untuk dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka hadis ni dia cerita dekat kita apa? Dia kata apabila bubar majlis kita selesai, kita balik, malaikat pun balik menghadap Allah. Bila sampai di depan Allah, Allah Subhanahu wa taala tanya malaikat yang balik ni, min aina ji'tum? Malaikat, kamu mai dari mana? Tuhan tanya. Wa huwa a'lamu bihim. Sedangkan Allah tahu. Kalau tak tanya pun Allah tahu. Tapi Allah tanya sebagai formality. Demikianlah manusia bila masuk kubur. Malaikat Munkar dan Nakir mai tanya dia. Awak kalau malaikat tak tanya, Tuhan tak kenal ke kau yang mati ni orang yang macam mana? Wa huwa a'lamu bihim. Allah tahu kau hak mati tu bagus tak bagus. Tetapi formality. Kalau di padang mahsyar esok tidak ada hisab, tidak ada timbang amalan. Tuhan tak tahu kan nak tolak dia ni pergi syurga ke pergi neraka? Tuhan tak tahu kan? Tuhan tahu. Tetapi itu formality. Tuhan buat satu bentuk pengadilan di sana. Untuk nak membuktikan kepada manusia semua, kata Allah adil kepada makhluk dia. Padahal Allah tak perlu pun kepada hisab itu. Kerana Allah sudah kenal. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah tanya malaikat, min aina ji'tum? Hampa mai pada mana? Malaikat kata, ji'na min indi ibadin laka fil ard. Kami mai daripada bumi, daripada majlis hamba-hamba engkau. Yusabbihunak wa yukabbirunak wa yuhallilunak wa yahmadunak wa yas'alunak. Ini report malaikat. Malaikat kata kami mai daripada majlis di bumi sana, yang di dalam majlis itu yusabbihunak, mereka bertasbih kepada engkau. Itu report. Wa yukabbirunak, kami mai daripada majlis manusia di atas dunia sana, mereka bertakbir membesarkan engkau. Wa yuhallilunak, kami mai daripada dunia sana, tempat manusia, mereka bertahlil kepada engkau. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Wa yahmadunak, kami mai daripada majlis di mana hamba-hamba engkau
bertahmid, memuji engkau. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wa yas'alunak. Malaikat kata, tapi ada satu. Mereka ada minta sesuatu kepada engkau, ya Allah. Report malaikat kepada Tuhan ni. Dia kata, kita ada minta sesuatu pada Allah. Qala Allah. Tuhan kata, wa maza yas'aluni. Tuhan kata, mereka minta apa pada aku? Qalu, kata malaikat, yas'alunaka jannatak. Mereka minta syurga engkau, ya Allah. Ni kita doa lepas semayang ni, duk minta kepada Allah supaya kita dapat syurga. Benda tu direport kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala, kata Allah, wa hal ra'au jannati. Tuhan kata, depa minta syurga aku, depa pernah tengok ke syurga aku? Depa minta syurga aku, depa pernah ke tengok syurga aku? Bolehkah kita nak minta satu benda tak pernah tengok? Kita pernah tengok baru kita minta. Tak, manusia atas dunia, mereka minta syurga, Tuhan kata, mereka pernah tengok ke syurga aku? Qalu, malaikat kata, la khaira. Dah, malaikat kata, tak pernah pun. Mereka tak pernah tengok pun syurga. Qala Allah, Tuhan kata, fa kaifa law ra'au jannati. Ish. Tuhan kata, tu cara tak pernah tengok. Mereka duk minta. Kalaulah mereka tengok syurga aku, Tuhan kata. Tuan-tuan, kalaulah, tapi tak akan jadilah. Kalaulah diangkat hijab untuk 1 minit aja, manusia seluruh dunia diperlihatkan syurga Allah, beriman satu muka bumi. Semua orang akan mengaku apa yang Allah kata tu betul. Maka hikmah Allah jadikan benda ni sebagai benda sam'iyat, benda yang telinga aja dengar, nak tengok tak boleh. Hikmah dia apa? Nak test sejauh mana manusia percaya bila dia baca Quran, bila dia dengar hadis Nabi. Tuhan kata, ish, kalaulah mereka ni tengok syurga aku, macam mana gamanya? Dan begitulah hadis itu seterusnya panjang, sehinggalah akhirnya malaikat bagi satu pertanyaan kepada Allah. Malaikat kata, Rabbi fihim fulan abdun khatta. Malaikat kata, ya Allah, hak dua ada, hak mai daripada awal sebelum maghrib memang mai kerana nak attend majlis ilmu, hak mai duduk bersila dengan niat yang satu nak mengaji ilmu, itu satu bab. Malaikat kata, ni ada satu kes lagi. Dalam ramai hak doa ada tadi ni, malaikat kata, fihim fulan. Di kalangan mereka ni ada seorang abdun khata. Oh, dia satu orang manusia yang sangat berdosa kepada Allah. Dia satu orang manusia yang cukup banyak dosa. Dia sudah berjudi, dia sudah berzina, dia pernah minum arak, dia makan rasuah, dia derhaka mak pak dia, dia tidak taat Allah. Dia satu orang manusia yang khata, cukup berdosa. Innama marra. Malaikat kata, dia bukan main nak attend majlis ilmu. Innama marra, lalu ke tepi jalan. Sesungguhnya dia lalu aja di tepi masjid. Tengok orang ramai, dia kata ada kenuri bah. Bila ramai ni dia boleh fikir macam-macam. Ramai. Si daging ayam asam pun cukup, lap dia lek masuk. Ni yang kata abdun khata, satu manusia yang banyak berdosa ni, kebetulan, koinsiden, lalu nak pergi ke mana ke tengok orang ramai, lek masuk masjid. Fajalasa ma'ahum, mai duduk sekali, duduk di hujung, duduk dengar. Macam mana dengan dia ni? Malaikat kata, adakah dia ni mendapat janji yang disebut oleh panjang-panjang dalam hadis tadi? Dia nak syurga, Allah kata aku akan bagi. Dia nak minta jauh daripada neraka, aku akan bagi. Dia nak minta ampun, aku akan bagi. Apa juga yang mereka yang duduk dalam majlis ilmu ni nak, aku akan bagi. Tuhan kata,
Hak tu tak apa, ni hak ni. Hak kebetulan lalu tiba-tiba singgah ni. Macam mana dengan dia ni? Fayaqul, Tuhan jawab dekat malaikat, walahu ghafartu. Baginya keampunan aku. Hak kebetulan lalu singgah mai duduk dengar sikit-sikit ni. Allah kata dekat malaikat, walahu, bagi dia yang abdun khata', orang yang banyak dosa tadi ni, kerana dia mai participate, kerana dia mai join dalam majlis ilmu yang ada ini, walahu ghafartu. Tuhan kata bagi dia keampunan aku. Humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Tuhan kata orang yang menuntut ilmu itu adalah satu kaum yang siapa juga mai join dengan mereka tidak akan rugi. Hak duduk tu memang tak rugi. Siapa pun mai join aja majlis mereka tidak akan rugi. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Banyak tu sebagai mukadimah untuk kuliah pertama di Masjid Fahim cukup. Untuk kita faham. Cukup. Bahawa majlis ilmu ini sangat penting. Kita dah berumah tangga, anak pinak makin dok mai dan membesar, esok anak nak menikah, nak boleh menantu, nak boleh cucu. Kalau kita memisahkan diri kita daripada agama, maka sesat saja jawapan dia. Mudah-mudahan Allah bantu kita kalau kita ikhlas dalam nak memahami agama dia, insya-Allah. Tuan-tuan, kita memilih untuk baca kitab Bahrul Mazi jilid 21. Bahrul Mazi jilid 21. Kitab Bahrul Mazi ini adalah kitab karangan Syekh Idris Al-Marbawi. Saya suka di mana-mana tempat pun bila kita nak start kitab ni, just one shot. Kita cerita siapa orang tua ni. Syekh Idris Al-Marbawi orang Lubuk Mawabau, Perak. Beranak di Mekah. Dia dilahirkan di Mekah, umur 10 tahun. Kalau berdasarkan kepada catatan riwayat hidup dia, umur 10 tahun dia hafal 10 juzuk Quran. Umur 20 balik ke Malaysia. Sampai di Malaysia dia mengaji lagi. Daripada satu pondok ke satu pondok sampai ke Alustang, Masjid Tuan Husin. Bapa kepada Allah yarham Tuan Guru Haji Ahmad Tuan Husin Pondok Pokok Sena, Tuan Husin di Kedah. Dia mengaji sampai ke Kelantan dan sebagainya. Bila umur dia 31 tahun, dia berlepas ke Al-Azhar untuk sambung pelajaran. 31 umur baru pergi ke Al-Azhar. Bila sampai di Mesir tahun 1924. 3 tahun dia duduk di Mesir, 1924 sampai 1927. Dia menghasilkan Kamus Al-Marbawi. Entah. Bukan kecil anak nak boleh buat kamus tu. Kalau tuan-tuan ada anak mengaji sekolah Al-Irsyad, mengaji sekolah Al-Mashhur, mengaji Maktab Mahmud, mesti mereka ada Kamus Al-Marbawi. Jangan cakap kata kita nak buat kamus tu, kita nak baca daripada perkataan pertama sampai akhir pun tak terbaca sampai mati. Demikianlah yang dikatakan Syekh Idris Al-Marbawi ini. 3 tahun dia ada di Al-Azhar, dia menghasilkan Kamus Al-Marbawi. Dan hari ini Kamus Al-Marbawi dicetak dah berpuluh-puluh kali tanpa bayaran royalty kepada dia. Ada pihak pernah approach dia, pergi jumpa dia, minta dekat dia, mereka nak modernize Kamus Al-Marbawi itu sebab dia lama. Perkataan lama, macam perkataan Bahrul Mazi yang kita duk baca ni agak lama. Maka ada pihak pergi approach dia, minta nak modernize, modernkan sikit bahasa dalam kamus itu, dengan janji nak bayar royalty lagu tu lagu ni. Dia kata kalau entah pandai entah buat lain punya. Berpuluh-puluh kali ulang cetak, 1 sen pun dia tak minta. Yang dia harap adalah pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dia alim dalam bahasa Arab, dalam hadis, dalam fiqh, dalam tasawuf, dia dalam tafsir Al-Quran dan sebagainya. Semua bidang dia alim. Kitab tafsir saja dia buat, ada nama tafsir Al-Marbawi. Tuan-tuan cari tak jumpa. Tafsir Al-Marbawi, dia ada tafsir Nurul Yaqin, dia ada tafsir Fathul Qadir, dia ada tafsir Juzu' Amma, dia ada tafsir surah Yasin, dia ada tafsir surah Al-Fatihah dan sebagainya. Dan duk tulis kitab tu. Bahrul Mazi yang kita duk baca merata tempat ni sahaja dibuat dalam 22 jilid, macam ensiklopedia. Dia pergi mengaji dekat guru dia ni, setiap satu hadis yang kita akan baca dan kita dah baca di lain-lain tempat ni, tiap-tiap satu hadis ni dia pergi duduk, dia dengar guru baca, dia bertalaqi dengan guru dia baca, dia dengar, dia guru dia syarah, dia faham dan sebagainya, dia balik dia tulis. Tidak ada rekod yang mencatatkan dia start tulis jilid 1 bila. Tak ada rekod. Dan dia pun tak bagi tahu dia tulis bila dia mula tu. Cuma yang ada rekodnya jilid 9 dia tulis pada tahun 1357 Hijriah. Tahun 1357 dia start tulis jilid 9 dah. Maknanya 1 sampai 8 tu tak tahu bila. Begitulah seterusnya sampailah jilid hak kita nak baca, jilid 21 ni dia siap tulis jilid hak kita nak baca ni insya-Allah pada tahun 1376 Hijrah. Ataupun dalam tahun Masihinya 1955. Dan kita bila abang hijrah ni dikerut ke ni jadi payah nak kira. Bila abang 1955 hilang kerut. Jadi begitu kita ni. Dan keseluruhan jilid Bahrul Mazi selesai ditulis pada tahun Malaysia Merdeka 1957. Ni yang kata Syekh Idris Al-Marbawi, manusia penuh berkat ini macam ni. Bercakap tak pandai. Jangan panggil dia ceramah, jangan panggil dia forum perdana, jangan. Dia cuma ada ilmu dia turun dalam kitab. Malaysia bawa balik dia, nak bagi dekat dia anugerah tokoh Ma'al Hijrah yang pertama. Pucuk dia suruh balik ambil, dia tak mau. Kerana bukan itu yang dia cari. Dia bukan cari populariti, dia bukan cari glamour hidup, dia bukan cari duit, dia tak mau benda ni semua. Dia cari keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak cerita tak erti tuan-tuan. Nak habaknya apa dia? Orang macam ni tak ada dah dalam Malaysia ni. Dalam Malaysia ni tak ada dah orang macam ni. Orang alim ada, tetapi sealim dia tak ada. Orang yang beramal ada, tetapi yang ikhlas macam dia tak ada. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Satu orang manusia yang sangat tawaduk. Dan dia dah pun meninggal dunia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kitab dia lah yang kita pilih untuk dijadikan bacaan kita di masjid ini insya-Allah. Tuan-tuan buka muka surat 2, jilid 21 muka surat 2. Macam biasa Syekh Idris Al-Marbawi dia akan start kitab dia dengan sepotong hadis. Hadis ni hadis yang dia ucapkan. Hadis ni hadis yang Nabi SAW ucapkan ketika Nabi buat haji di Masjid Khif. Masjid Khif yang ada dekat dengan Mina. Kan sampai hari ni ada lagi masjid itu. Hadis itulah Nabi ucapkan hadis ni yang menjadi pembuka pada tiap-tiap jilid Bahrul Mazi ini. Sabda Nabi SAW, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha." Dia suka hadis ni. Tiap-tiap kali dia nak start kitab, dia akan quote hadis ini. Naddarallahu imra'an. Allah akan cerahkan, Allah akan jernihkan muka satu-satu manusia sami'a maqalati, yang mau dengar kata-kata aku. Nabi kata. Kata-kata Nabi apa dia tuan-tuan? Hadis ni.
Ni kita baca Bahrul Mazi. Bahrul Mazi ni kitab hadis. Nabi kata siapa juga di kalangan manusia ni yang mau dengar hadis Nabi, Allah janji Allah akan ceriakan muka dia di akhirat esok. Ada orang buat posting dalam Facebook, gambar satu perempuan mati, muka duk kenyih dalam kain kapan. Lepas tu pergi pemohong pula dalam tu, pergi tulis kata ni perempuan ni syahid kerana dibunuh oleh Bashar al-Assad Syria. Lihatlah, dia kata, betapa cerianya wajah dia. Bila disiasat-siasat balik, itu gambar kursus jenazah di Malaysia. Gambar kursus jenazah, kursus pengurusan jenazah di Malaysia. Budak perempuan yang duduk dalam kain kapan tu, dia terpilih untuk jadi mayat. Jadi bila orang kapan, dia duduk kenyih lah. Dan kalau nak pemohong pun janganlah sampai macam tu. Tengok bilangan yang like dia sudah beribu. Ni pasal apa? Kagum dengan syahid kerana berjuang menentang Bashar al-Assad ni. Karut orang kita ni. Orang kita nak pemohong pun janganlah sampai tak tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Nabi kata, nadharallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Allah akan ceriakan wajah satu orang yang mau dengar hadis Nabi, kemudian mau faham dan mau hafal hadis itu, dan mau menyampaikan hadis itu kepada orang lain seperti mana yang dia dengar. Jadi kita mudah-mudahan kita duduk dalam majlis ni, kita akan dengar beberapa potong hadis Nabi. Mudah-mudahan kalau kita boleh iltizam, kita boleh komit dengan benda ni, mudah-mudahan di akhirat esok dapatlah apa yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajah yang ceria. Dia kata bismillahirrahmanirrahim, abwabut tafsir al-Quran. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata ini adalah bab tafsir Quran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermula segala bab tafsir adalah setengah daripada ayat Quran, inilah tempatnya. Dia kata kalau nak tengok bab tafsir dalam karangan dia Bahrul Mazi ini, di sini start cerita dia. Cuma Syekh Idris Al-Marbawi tidak akan tafsir Quran ini daripada juzuk 1 sampai akhir. Dah. Dia akan buat tafsiran Quran berdasarkan hadis Nabi. Mana-mana hadis yang ada sebut tentang mana-mana ayat Quran, itu saja yang dia akan ambil berdasarkan kepada Sunan At-Tirmizi. Bermula segala bab tafsir setengah daripada ayat Quran. Dia kata maka inilah tempatnya, semuanya datang daripada riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentafsirkan Quran. Sesungguhnya tafsir Quran itu banyak orang mempermudah-mudahkan dia. Dia bagi warning. Ilmu agama ni tuan-tuan bukan ilmu lelok yang siapa-siapa saja ada hafal sepotong dua ayat Quran, boleh hafal 1-2 hadis Nabi, boleh pergi buat ceramah agama kat orang. Ilmu agama tidak semurah itu. Ilmu agama ini mesti lahir daripada orang yang belajar disiplin ilmunya. Kita tak boleh gitu. Kita duk rajin baca buku agama, ada 1-2 ayat Quran boleh duk sebut wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin, duk celapak naik atas penteh duk bagi ceramah agama, tak boleh. Pasal apa? Pasal kita tidak faham disiplin ilmu agama. Ini yang dia nak bagi tahu. Jangan mempermudah-mudahkan benda ni. Terkadang-kadang masuk mengarung di dalam pekerjaan itu oleh orang yang bukan ahli agama. Dia kata. Tidak pernah mengaji, tidak pernah kenal bahasa Arab, mubtada, khabar apa pun dia tak pernah tahu. Mubtada apa ya? Aku tahu murtabak, dia kata. Dia sampai tak tahu ni kacau. Tak pakai title ustaz di depan. Bukan ada apa? Bahaya. Pasal dia tidak belajar agama dengan disiplin. Bila title sudah pakai, bila duduk atas pentas, bila mikrofon sudah ada depan, masyarakat ada ni kata ustaz. Dia kata apa pun, dia kata ustaz kata. Sedangkan dia bukan ustaz.
Sedangkan dia tidak pernah belajar ilmu agama secara disiplin. Kita kena naik daripada step 1, step 2, step 3, step 4. Bukan senang. Tuan-tuan, di Malaysia, kita nak cari orang yang lulusan PhD agama daripada Universiti Timur Tengah. Apa orang ni ada? Profesor-profesor agama yang ada ramai di Malaysia hari ini, kadang-kadang PhD-nya bukan daripada Timur Tengah, daripada Amerika, daripada United Kingdom. Betul dia ada Dr. PhD, dia ada Associate Professor, dia ada Full Professor. Tetapi dia pergi belajar di Amerika, dia pergi belajar di England. Bukan salah, tak salah. Cuma nak abang kata, nak dapat PhD daripada University Middle East, bukan senang. Yang berbahagia sahibul fadilah Datuk Dr. Harun Din, itu PhD daripada Mesir. Ni yang duk mengajar di Masjid Bertamindah ni, yang berbahagia Al-Fadil, Dr. Abdul Aziz Hanafi, itu PhD daripada Al-Azhar, dan dia pelajar terbaik di peringkat PhD pada zaman dia. Best student, pukul habis semua budak-budak daripada negeri Arab semua. Dia dapat best student, peringkat PhD daripada Al-Azhar. Kalau USM ada yang berbahagia Al-Fadil, Dr. Radhi, Datuk Dr. Radhi, PhD daripada Madinah dalam bidang hadis. Ini orang-orang yang mempunyai tahap keilmuan yang tidak boleh dipertikai. Kalau hang nak pertikai, hang pergi buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi nak dapat ilmu ni bukan senang. Mereka ni genggam bara api ni sampai jadi arang. Maka Syekh Idris Al-Marbawi bagi tahu, dia kata bab ilmu agama ni jangan dipermudah-mudahkan. Pasal apa? Takut saat lagi dia kata masuk mengarung di dalam ilmu ni sampai ke tahap yang bukan-bukan. Bahkan telah hadir ia pada guru-guru sedikit nahu dan sedikit pelajaran terjemahan dan maknanya, maka sudahlah dia mengeluarkan maksud ayat Quran sebagaimana terlintas di hatinya. Ini tak mahu. Mengaji celuk-celuk sana sini, tenggelam timbul sana sini, tiba-tiba pergi bercakap macam satu ulama besar. Oh, takut, yang ni takut. Yang ni takut. Maka sudahlah dia memperbuat dan mengeluarkan maksud-maksud ayat Quran sebagaimana yang terlintas di hatinya, atau diambil daripada mana tempat yang dia boleh nakal. Dia main tangkap tanah sikit, tangkap tanah sikit, seluk tanah sikit, buka tanah, cedok tanah sikit, pergi buat bercakap pandai macam dia pandai dalam agama. Takut macam ni. Pasal apa? Takut dia silap, hak nak ikut silap tu lagi ramai. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka orang yang demikian ini, kata Syekh Idris Al-Marbawi, isi neraka, dia kata. Lihatlah, dia kata, masalah yang akan datang. Dia kata, jangan sangka apabila satu orang itu menaruh terjemahan, maka sudahlah penuh maksud Quran dan muradnya pada terjemahan itu. Tuan-tuan, dalam bahasa Arab ni, terjemahan ni cukup susah. Sama lah, bukan kata Arab lebih lagi. Bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris pun kadang-kadang ada satu perkataan bahasa Inggeris tu, bila kita translate, dia tak dapat macam mana bahasa Inggeris tu. Kan? Kadang-kadang ada satu benda bila sebut dalam bahasa Inggeris tu dia rasa macam nak mercik elok ni, bahasa sedap, kemah. Terjemah dia jadi longgar. Kan? Kita kata, oh dia kata benda ni bukan mudah ni, very complicated. Dengar tu kejap, very complicated. Bila terjemah kata benda ni rumit, dia tak apa nak kejap. Padahal complicated tu rumit lah, tapi tuan boleh nampak tak saya nak abang? Demikianlah bahasa Arab. Demikianlah bahasa Arab. Apatah lagi bahasa Al-Quran. Allah buat turun kalam dia Quran ini dengan kita terjemah tu dia tak akan dapat 100%. Tak dapat. Tapi bolehlah membayangkan maksud dia lebih kurang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka janganlah sangka apabila satu orang pergi buh sikit terjemahan, dia sudah dapat memenuhi maksud Quran.
Bahkan berkehendakkan lagi keterangan dan tafsirnya. Baca, kita kena perlu further explanation. Baru boleh dapat maksud dia. Dan tafsir itu sebagai kata Abul Abbas Al-Azdi rahimahullahu ta'ala, tafsir Quran itu maulah pandang tilik padanya daripada dua wajah. Dia cerita ni disiplin. Ilmu tafsir ni kena tengok dua. Dia kata yang pertamanya manqul dan yang keduanya maqul. Ini detail, saya tak mau pergi detail. Saat lagi dia jadi kelas budak-budak ambil fakulti Islam di universiti. Dia terlalu detail, kita lost contact. Cuma dia nak abang kata disiplin mengaji ni, dia kata sebaik-baiknya dari segi mangkul. Mangkul ni daripada bahasa Arab naqalah, maksudnya pindah. Manqul maksudnya ilmu itu dipindahkan. Kalau dalam konteks Nabi, daripada Jibril mai ke Nabi, itu dipanggil mangkul, pindah daripada Jibril mai dekat Nabi. Kalau dalam konteks kita hari ini, pindah daripada guru yang mengajak kepada kita yang mendengar. Pindah itu dia panggil manqul. Dan disiplin dia ni pula, dia kata apa? Dia mesti kalau boleh, mestilah ilmu hadis ini dia ada musnad, dia ada sanad dia. Kita belajar daripada satu guru, guru tu belajar daripada guru dia belajar pada guru dia, guru dia belajar pada guru dia, sampai jumpa kepada Imam Bukhari yang mengumpulkan hadis, dan daripada Imam Bukhari pi lagi jumpa rawi hadis sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan senang. Ini bukan senang. Dan syarat pula tu, sanad di antara rawi dengan rawi dengan rawi itu, dia kata mestilah muttasil, mestilah bersambung. Tak boleh drop dia punya chain dia, dia punya rantaian dia itu tidak boleh putus untuk nak menjamin kesahihan benda itu. Bila kita dengar macam ni, kita dah naik cuak lah. Kita dah naik cuak, susah ambil begitu kah? Ya, susah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tengok muka sebelah, dia kata bab ma jaa fil ladzi yufassirul Qur'ana bi ra'yih. Itu tajuk penting. Dia itu bab yang datang pada menyatakan orang yang mentafsirkan Quran pakai akal dia, pakai fikiran dia. Dia baca, dia tahu bahasa Arab 2-3 patah, dia pergi pasang makna, dia kata hak itulah maksud dia. Dia main teka tanpa merujuk kepada syarah ayat itu. Dia ada cerita. Quran ni dia ada sebab nuzul dia. Quran ini dia ada cerita dia. Dia ada banyak benda yang berkaitan dengan dia. Dalam ilmu Quran ini ada nasikh dan mansukh. Ada ayat yang sudah pun dimansuhkan, dikekalkan bacaan dia. So, benda-benda ni semua perlu tahu sebelum kita mengharung bidang tafsir Al-Quran. Yang ni dia kata dengan lintah hati dan dengan agak-agak. Itu yang kata tafsir dengan akal. Dia teringat apa dia abang yang tu. Dia ingat tak boleh macam tu. Maka tiada dengan nakal daripada hadis Nabi SAW ataupun ijma' as-sahabah ataupun dengan ambil daripada sanad dan sebagainya. Dia tak ada disiplin belajar ilmu Quran. Dia belajar main celup-celup macam tu aja. Tak boleh, dia kata. Maka orang yang mentafsirkan Quran dengan yang demikian itu dibalas Allah dengan neraka. Itu dia. Dia punya beratnya benda ni apa dia? Tempat dia di neraka kalau dia buat main-main dengan Quran ni. So tuan-tuan, kita takut hari ni bila kita tengok orang ni mulut celupang. Suka hati dia nak ulah pasal isu-isu yang berkaitan dalam agama, dalam TV, dalam suara abang, dalam majalah, dalam internet, dalam apa, dia suka hati dia nak ulah tentang agama. Kadang-kadang ulasan dia tu randuk habis sampai ke tahap Quran itu dihina. Ini kita takut. Hidup kupai ayat-ayat hukum dalam Quran, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, pencuri laki-laki, pencuri perempuan. Allah kata kalau sabit kesalahan potong tangan dia. Dia baca ayat tu, dia tengok makna, dia ulah. Dia kata apa? Dia kata kalau kita laksanakan hukum potong tangan ke atas pencuri, dia kata esok orang Islam semua pakai kudung tangan. Macam mana orang Islam nak maju kalau semua pakai kudung tangan? Nak buat kerja macam mana? Itu tafsiran ikut otak dia. Dan tafsiran macam ni kita boleh dengar everywhere pada hari ini. Yang ada power boleh bercakap dalam suara abang, hak tak ada power boleh bercakap di kedai kopi.
Tapi senada. Nada apa? Nada menghina perintah Allah dalam ayat Al-Quran. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kemudian dia kata orang yang macam ni dibalas Allah akan dia dengan neraka. Sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dengan kata dia Ani bin Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala fil Quran bi ghairi ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kata dia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa berkata-kata pada Quran dengan tidak ada ilmu, yakni ditafsirkan Quran itu dengan tidak ada ilmu yang dinakal daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun daripada ijma' as-sahabah, dan dengan mustanid yang berusul asal sebagai kaedah dan syarat tafsir, bahkan ditafsirkan sekira-kira makna dan maksud yang terlintas di hati sahaja, ataupun dengan agak-agak sahaja, ataupun ditafsir dengan bukan tafsir yang sebenarnya, dan dibuat-buat daripada dirinya dengan tujuan nak menyukakan orang dengar dia, ataupun nak menarik hati orang kepada dia, ataupun nak mengelokkan mazhab yang dibuatnya, maka ditariknya orang kepadanya dengan Quran itu, maka semua perbuatan yang tersebut itu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siaplah tempat duduknya di neraka. Itu dia. Very clear. Maksud dia apa? Jangan main-main dengan Quran. Jangan main-main dengan Quran. Pasal apa? Dia implikasi dia, risiko dia neraka. Wasa'a sabila. Yang kata neraka itu ialah seburuk-buruk jalan balik kita. Tempat yang siapa pun tak mau pergi. Dalam muqaddimah hadis yang saya langkau, tak baca habis tadi ni. Bila malaikat balik naik menghadap Allah, malaikat report kepada Allah, aku balik daripada majlis hamba-hamba engkau, yang mereka ini memuji engkau, yang mereka ini minta ampun kepada engkau, yang mereka ini minta jauh daripada neraka engkau. Tuhan tanya malaikat, mereka pernah tengok kan neraka aku sampai mereka duk minta supaya tak masuk dalam neraka aku? Malaikat kata, la, mereka tak pernah tengok neraka. Tuhan kata, falau ra'au jannat falau ra'au nari. Tuhan kata, tu cara tak pernah tengok neraka. Mereka duk minta tak mau masuk neraka. Kalaulah mereka pernah tengok neraka, macam mana mereka ni? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata At-Tirmizi, hadis itu hasan lagi sahih. Lepas itu dia mai bincang cerita di antara tafsir, dengan takwil. Saya tak mau bincang, itu detail, terlalu detail. Tuan-tuan skip my second last punya paragraf. Saya nak ambil yang ringan-ringan saja tajuk dia. Mengatakan hadis Nabi bukan hadis Nabi. Apa hukum dia? Ini. Benda tu hadis, kita kata bukan hadis. Ataupun sebaliknya, benda tu bukan hadis, kita kata hadis. Apa hukum dia? Tuan-tuan, ini ada satu buku yang saya tidak berniat jual buku. Buku ni ditulis oleh Imam Al-Bukhari, diterjemahkan oleh Profesor Madya Dr. Farid Haji Ahmad. Profesor Madya Dr. Farid ni, dia kalau tak silap saya lah, dulu dia lecturer dekat UIA. Bapa dia bekas mufti Negeri Sembilan, yang menjadi bahan bual kepada orang Negeri Sembilan dan kawasan yang berhampiran dengan dia. Kata bapa dia ni wali Allah, pasal ada karamah, ada kemuliaan dia. Banyak orang realize kemuliaan yang ada kepada dia, kepada bekas mufti Negeri Sembilan ini, Haji Ahmad ini. Anak dia doktor-doktor belakang, Dr. Farid, Dr. Muhsin, ahli Quran, alim qiraat 7 dan sebagainya. Dr. Farid ni pun Masya Allah tuan-tuan, kalau tuan-tuan kenal dia, satu orang yang sangat berilmu dan warak. Dia mengambil inisiatif menterjemahkan
kitab himpunan hadis-hadis lemah dan palsu, serta senarai nama pendusta dan pemalsu hadis. Just saja siapa ada masa pergi kedai buku cari, baca dalam ni, dia himpunkan beberapa hadis, ratusan hadis yang sebenarnya bukan hadis, tapi orang duk kata hadis. Di antaranya yang saya petik daripada ratus-ratus ini, saya petik di antaranya satu kata-kata yang diklaim sebagai hadis dan ada dimuatkan di dalam beberapa kitab pun. Dia kata Nabi bersabda, la tatawaddau fil kanif fa inna wudu al-mu'min yuzanu ma'a hasanatih. Maksud dia, Nabi kata janganlah kamu ambil air semayang dalam kanif. Kanif maksudnya toilet. Jangan ambil air semayang dalam toilet. Fa inna wudu al-mu'min yuzanu ma'a hasanatih. Kerana air semayang orang-orang yang beriman ini diambil kira dan dinilai dari segi kebagusan, kebaikan tempat ambil dia. Tempat ambil air semayang itu. Tujuan kawan yang reka hadis ni tujuan baik. Tujuan dia apa? Tak mau bagi orang ambil air semayang dalam toilet. Kita duduk rumah taman lah ni, ambil tak mana? Dalam toilet lah. Kita hari ni duduk ambil air semayang, duduk relin mangkuk sebelah. Memang dalam kanif. Kanif ni toilet. Jadi bila tengok hadis ni, dia kata jangan berwuduk di dalam kanif, di dalam toilet. Problem lah kita. Kita tak apalah, lelaki-lelaki kita boleh keluar pergi pancung jurih pokok di luar tu ambil air semayang. Orang perempuan kita nak pergi ambil air semayang, dia nak kena duk buka apa semua, takkan nak pergi depan rumah semayang. Nak panggil kontraktor mai duk katok, buat dinding, nak bagi asin apa semua, pancung tu pun dah lah kecil, masuk pun mengirim badan lagu tu ya, pergi duk buh dinding tu pula, masuk duk koyak nak menyawa tak boleh pula. Dalam tu sempit. Baik, persoalannya betul ke ini hadis larang kita ambil air semayang dalam toilet? Imam Al-Bukhari dalam kitab dia kata apa? Itu maudhu'. Hadis maudhu' ni maksudnya bukan hadis. Maudhu' maksudnya direka-reka. Satu kata-kata yang direka-reka dan didakwa kata hadis. Kata Al-Bukhari, dia kata hadis itu, maudhu' itu dipalsukan oleh satu orang yang bernama Yahya bin Ambasa. Itu kajian daripada imam-imam hadis ni. Buka lagi, dia main pula satu hadis lagi. Dia kata hadis. Dan ada di dalam kitab-kitab, kalau tuan-tuan duk rajin baca, berjumpa benda-benda ni. Dia kata Nabi bersabda, as-salah fil imamah ta'dilu bi'ashrati alaf hasanah. Dia kata as-salah fil imamah, semayang pakai sabat, ta'dilu bi'ashrati alaf hasanah, sama ganjaran pahala dia macam melakukan 10,000 kebajikan. Hanya ambil selai kain, lilit aja, pahala tu dapat ganjaran dia ni 10,000 pahala. Ada dalam kitab-kitab yang nak menceritakan tentang fadilat pakai sabat. Kata Imam Bukhari, itu hadis palsu. Dan disahkan oleh imam yang kemudian ni, oleh Imam As-Suyuti, oleh Imam Asy-Syakawi dan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani juga mengatakan itu palsu. Baik, hadis itu palsu bukan bermakna pakai saban itu tidak sunat. Dah, pakai saban itu sunat. Bahkan itu sunnah Nabi. Tapi ni berlebih-lebih di dalam nak suruh orang pakai saban. Benda tu dah ada dah. Satu hadis yang sahih yang bagi tahu kata apa semua ada dah. Over. Dalam nak suruh orang buat ni dia over. Macam kita lah. Kita nak cerita satu benda-benda tu kan ada apa pun. Kita on the way nak main masjid. Tadi ada aksiden. Satu budak naik motor sudah berlanggar dengan satu kereta. Kita main di masjid ni duduk sembang sebelum naik masjid tadi. Pergi habang dekat kawan. Kata tadi aksiden sana. Tak mana? Tu depan ILP tu. Orang kita lah kata. Orang kita lah. Orang tua lah kata. Allahu Akbar.
Otak duk selungguk dalam helmet. Dah aksiden tu okey dah, betul dah. Yang hampir duk tokok tambah pi duk botai lagi tu. Pi duk otak selungguk duk dalam helmet ni. Allahu akbar. Kita berdengar-dengar betul ke? Mati ke? Mati tak tahu, tapi aku tengok otak duk dalam helmet. Yang tu maudhu'. Tujuan dia tu apa dia? Tujuan dia nak abang. Kejadian tu betul tapi dia exaggerate. Dia apa nak kata? Itu yang kata orang putih. Orang putih ni dia kemas lagi. Dia exaggerate. Bunyi tu pun bergerigih dengan exaggerate. Bila kita terjemah dia perbesar cerita tu, dia perendang. Dia tak kemas macam exaggerate tadi. Ini ya. Jadi cerita pakai serban itu sunnah Nabi. Itu confirm. Jelas dalam hadis yang sahih. Dia pergi bubuh yang ni pula. Dia kata kalau pakai serban sembahyang, pahala dia 10,000 pahala ekstra nanti dapat. Al-Bukhari kata itu maudhu'. Bukan da'if. Da'if lain tuan-tuan. Ini maudhu'. Yang saya bawa main ni maudhu'. Dalam kitab ni dia ada da'if dan dia ada maudhu'. Dan dia jelaskan hak mana da'if. Da'if ni maksudnya apa? Hadis. Tetapi tak kuat. Pasti ada masalah pada rawi dan sebagainya. Maudhu' ni langsung tak boleh pakai. Ini reka-rekaan semata-mata. Dia main pula satu lagi. Dia kata Nabi bersabda, Inna lillahi malaikatan muwakkilina bi abwabil jawami' yaumal jum'ah. Yastaghfiruna li ashabil ama'im albir. Dia kata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai kumpulan malaikat yang ditugaskan untuk menjaga pintu-pintu masjid. Dia kata, Allah ada pasukan petugas dia yang terdiri daripada malaikat. Kerja malaikat ni jaga pintu-pintu masjid pada hari Jumaat. Dia kata, yastaghfiruna li ashabil ama'imil bir. Kerja malaikat yang duk tunggu di tiap-tiap pintu ni, kalau masjid ni ramai kena jaga pasal pintu banyak. Tiap-tiap pintu ni ada malaikat yang duk jaga, dan kerja malaikat yang duk jaga semua pintu ni, kata ni dia kata apa? Kerja dia bila satu orang masuk dia minta ampun kepada Allah kepada orang yang masuk ni, dengan syarat orang yang masuk tu ashabul ama'imil bir. Dia masuk pakai serban putih. Dan benda ni ada dalam kitab-kitab. Kalau tuan-tuan baca kitab-kitab tertentu, jumpa ni kitab pun cantik. Tujuan kawan yang reka hadis ni, tujuan dia baik ke tak baik? Baik. Tujuan dia baik. Yang pertama dia nak suruh pakai serban. Baik. Yang kedua dia nak suruh pakai serban putih. Baik. Tapi tang pembohong tu yang tak baik. Samalah yang kita duk dengar selalu. Bila mai bulan puasa je, tempel di dinding masjid. Ni habaq pahala semayang tarawih bulan puasa ni. Malam pertama apa, malam kedua apa, malam ketiga apa, malam keempat apa, nak pergi malam 30 tu. Pahala ni kita baca tu. Ui, aku tak miss kali ni, aku memang nak make sure tak miss. Bagus tak dia pergi pemohong tu? Bagus. Tapi siap tempat di neraka. Pasal apa? Pasal Islam tidak membuka pintu, tidak membuka ruang kepada orang reka cipta dalam hal agama. Tak boleh. Kalau kita buka pintu, kita buka ruang orang reka hal agama, kita jadi macam agama-agama lain hak ada. Agama-agama lain hak ada ni semua hasil daripada reka cipta orang-orang alim mereka. Maka nak menjaga genuine Islam ini, nak menjaga originality Islam ini, disiplin ini mesti dipatuhi. Dia main lagi satu hadis lagi dahsyat. Dia kata, Nabi kata, raka'atani ba'dal jum'ah fil ula ayatul kursi marrah wal falaq 25 marrah wa fi thaniyah al ikhlas marrah wan nas 25 marrah. La yamutu musalliha hatta yara rabbahu fil manam. Hadis tu dia kata hadis masuk dalam kitab. Dia kata siapa semayang selepas semayang jemaat, semayang 2 rakaat. Maksudnya ba'diyah jemaat.
Siapa yang lepas sembahyang jemaat, sembahyang sunat ba'diyah jemaat 2 rakaat. Rakaat pertama baca ayatul kursi sekali, lepas tu baca surah al-falaq, qul a'udzu birabbil falaq 25 kali. Lepas tu rukuk, i'tidal, sujud apa semua. Naik rakaat kedua baca surah al-ikhlas, qul huwallahu ahad marrah sekali. Lepas tu baca surah an-nas, qul a'udzu birabbin nas 25 kali. Siapa yang buat macam tu? Lepas sembahyang jemaat, sembahyang 2 rakaat. Rakaat pertama Fatihah, lepas tu ayat kursi, lepas tu qul a'udzu birabbil falaq 25 kali. Rakaat kedua Fatihah, lepas tu al-ikhlas, qul huwallahu ahad, lepas tu qul a'udzu birabbin nas 25 kali. Dia kata, baik, apa ganjaran dia tuan-tuan? La yamutu musalliha. Dia kata, Nabi kata, orang yang duk buat sembahyang yang macam tu tidak akan mati hatta yara rabbahu fil manam, sehinggalah dia dapat tengok Tuhan waktu tidur. Weh, lagi kasar. Kalau dia kata dapat tengok Nabi pun, dengar pun duk cuak-cuak juga. Dia kata boleh tengok Tuhan. Dia kok mana pun sebelum mati, dia akan dapat sekali tengok Allah Azza wa Jalla. Terang hadis itu maudhu', tapi ada dalam kitab-kitab tertentu. Itu takut. Dan bila baca kitab ni, bila ustaz-ustaz hadis minta mengajak di masjid baca kitab ni, tengok dulu kita anak baca tu, tengok pada awal, tengok satu-satu sampai habis. Wajar tak wajar dia baca kitab ni? Pasal apa? Kalau dia cukup ilmu, bila dia baca, dia boleh differentiate di antara sahih dengan dhaif dengan maudhu', tak apa. Dia baca, bila mai tentu dia kata, tuan-tuan, yang kita akan baca saat lagi ini bukan hadis, ini maudhu'. Dia kata, tak apa. Kalau dia pun tak boleh nak bezakan di antara hadis, jangan baca lagi baik. Pasal apa? Dia sendiri dah tersilap. Dia menyebabkan ramai orang tersilap. Dia mai pula lagi satu hadis ni. Imam Al-Bukhari bawa ni hadis-hadis palsu. Dia kata Nabi bersabda, salatun bi khatam ta'dilu 70 salah bi ghairi khatam. Kononnya ada satu hadis Nabi SAW kata, siapa sembahyang di jari ada cincin, khatam. Arab dia sebut dua, khatam boleh, khatim pun boleh. Dua-dua pun makna cincin pun boleh. Dia kata salatun bi khatam, sembahyang orang yang ada cincin di jari, ta'dilu 70 salah bi ghairi khatam. Orang yang sembahyang pakai cincin, ganjaran pahala dia 70 kali ganda orang yang tak pakai cincin. Bila disiasat, betul ke hadis? Maudhu'. Ini bukan hadis, kata Imam Al-Bukhari. Ini maudhu' dan dipercayai. Yang reka hadis ni toki cincin. Karut, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Banyaklah kalau kita nak bawa macam-macam, dia main hadis cerita konon kapai Nabi Nuh, bahtera Nabi Nuh no. Dia kata inna safinata Nuh tafat bil bait sab'an wa sallat 'inda al maqam rak'atain. Dia kata Nabi bagi tahu. Nabi kata apa? Safinah maksudnya kapai. Kapai Nabi Nuh ni tawaf Kaabah 7 kali. Tu cerita tu. Kapai Nabi Nuh ni pi tawaf Kaabah 7 kali, lepas tu wasallat 'indal maqam rak'atain, pi belakang makam Ibrahim sembahyang 2 rakaat kapai tu. Tapi tuan-tuan, bila dia sulam masuk dalam kitab-kitab tertentu ni, bila baca ni kita mana kita tahu, kita dengar-dengar, kasar juga ni kita tak tahu. Maka Imam Al-Bukhari tolong kutip benda ni, dia beritahu. Apa kata Imam Al-Bukhari? Dia kata di antara tujuan orang yang duk reka hadis palsu ni apa dia? Nombor 1, kalau musuh. Kalau dia ni musuh Islam, dia bertujuan nak merosakkan ajaran Islam dan juga nak merosakkan umat Islam. Itu tujuan kalau dia musuh. Contohnya dia kata, Nabi kata ad-dunya jifah wa tullabuha kilab. Dia kata Nabi bagi tahu, Nabi kata dunia ini jifah, bangkai. Siapa yang pergi duk rebut cari dunia ni, kilab, dia ni anjing.
Ini musuh yang bawa keluar benda ni, dan dia kata Nabi kata. Jadi orang Islam pergi baca kitab-kitab tasawuf, jumpa hadis ni. Tujuan dia apa dia? Nak suruh kita ni tak usah duk gairah sangat, tak usah duk tamak sangat dengan dunia. Pasal dunia ni jifah. Dunia ni bangkai. Rupa-rupanya hadis tu direka oleh musuh Islam. Nak bagi orang Islam bila baca, tak mau nak ambil bahagian atas dunia. Mereka conquer semua atas dunia ni. Itu satu. Yang kedua, kata Imam Bukhari, orang yang buat hadis palsu ni tujuan dia nak menggalakkan orang ramai suruh buat ibadat. Bagus tak bagus? Tujuan tu bagus. Nak encourage. Nak motivate kita. Nak bangkitkan semangat kita suruh buat ibadat. Sebulan Ramadan ini, tarawih ni tak mau miss. Itu tujuan dia. Tapi dia berbohong atas nama Nabi. Nabi tak kata, dia kata Nabi kata. Itu salah besar. Tuan-tuan pernah dengar cerita Sa'labah dulu popular. Siapa dia Sa'labah ni? Oh, kunun-kununnya Sa'labah ni sahabat Nabi. Miskin, papa kedana. Pergi jumpa Nabi, minta Nabi tolong doa supaya dia lapang hidup. Kunun ceritanya, Nabi kata dekat dia, no, kalau hang dapat kelapangan hidup, itu fitnah bagi hang. Dia minta. Kununnya Nabi pun berdoa. Nabi bagi kat dia kambing 2 ekor. Dia belah kambing 2 ekor jantan betina ni, akhirnya membiak kambing ni sampai dia jadi saudagar kambing. Kononnya sebab turun ayat wajib zakat ni kerana dia ni, kerana Sa'labah ni kaya dengan kambing. Dan bila mai perintah zakat, dia mula ingkar, tak mau bayar zakat. Kononnya sampai Nabi wafat, dia tak bayar zakat. Bila Abu Bakar naik, dia pergi jumpa Abu Bakar nak bagi zakat. Abu Bakar kata, siapa aku? Kalau Nabi tak terima zakat hang, siapa aku nak ambil zakat hang? Sampai Abu Bakar mati. Dia dah jadi sengsara, dah jadi pening kepala. Dia dah jadi guilty conscious. Nak bagi zakat tapi orang tak mau terima. Pergi cari Sayyidina Umar, dan kononnya zaman Sayyidina Osman, dia mati dalam kesengsaraan. Bila kemudiannya disemak-semak, sahabat-sahabat kita ada kerja di pusat zakat, duk cerita ni tak kira lah, nak suruh orang bayar zakat. Nak suruh orang bayar zakat tu bagus. Tapi piduk cerita benda bohong ni yang tak bagus. Bila disemak-semak balik, tengok dalam Bukhari tak ada, dalam Muslim tak ada, dalam Abu Daud tak ada, dalam At-Tirmizi tak ada, dalam An-Nasai tak ada, dalam Ibnu Majah tak ada, buka dalam Ad-Darimi tak ada, buka dalam Sunan Ahmad tak ada, buka dalam Ibnu Abi Dunya tak ada, buka dalam Al-Hakim tak ada. Kita hadis ni banyak. Cari sampai habis semua kita hadis. Tak ada cerita Sa'labah macam tu. Habis ni labah-labah mana buat main cerita ni? Popular tak cerita ni? Sangat popular. Sampai orang yang tak bayar zakat takut pergi bayar zakat. Bagus, tapi kawan yang reka cerita ni, falyatabawa maq'adahu minan nar. Nabi kata siap tempat di neraka. Kita nak bagi tahu benda benar, tidak perlu berbohong. Itu dia punya moral di sebalik apa yang Nabi SAW kata. Bahkan lebih menakutkan bila cek Sa'labah ni siapa? Salah seorang daripada ahli yang terlibat di dalam perang Badar, ada nama Sa'labah. Alangkah dahsyatnya kalau yang kita fitnah itu dia. Jadi tujuan mai hadis-hadis palsunya di antaranya tujuan cari makan untuk kepentingan bisnes dan sebagainya. Dia bawa mai hadis palsu. Dia nak jual korma, dia nak jual kismeh. Dia bawa keluar hadis korma dengan hadis kismeh. Tengok. Ada, bukan tak ada. Tapi taklah macam hak dia cerita. Hak dia cerita ni exaggerate. Itu tujuan bisnes. Ada yang bertujuan nak bagi sedap cerita. Pergi buat cerita macam tu. Cerita Sa'labah ni tengah-tengah dengar. Tujuan dia nak bagi penyedap cerita sebagai ajinomoto dia. Itu semua Nabi kata falyatabawa maq'adahu minan nar. Siap tempat di neraka. So tajuk ni dia kata apa? Dia kata mengatakan hadis Nabi itu sedangkan ia bukan hadis. Bulan depan kita baca. Kan? Pasal apa? Pukul 9.22. Kan? Bila saya kata sampai tang mana kita, ada orang ambil jam tengok tu. Kata Ustaz, Sa'labah juga. Kami dah nak naik gelabah dah ni, tak makan lagi.
bulan depan insya-Allah. Kita sambung cerita tentang apa hukum mengatakan hadis Nabi kalau sekiranya itu bukan hadis Nabi. Wallahu a'lam. Bulan depan tentu insya-Allah kita tengok bagaimana sahabat-sahabat rapat dengan Nabi. Gazet sikit bulan depan punya. Macam mana sahabat yang rapat dengan Nabi. Di antaranya Sayyidina Osman bin Affan. Sebut nama orang tahu dah. Osman bin Affan, khalifah yang keberapa? Nombor 3 dalam Khulafa Ar-Rasyidin. Osman bin Affan ni sampai orang tanya dia, orang kata dekat dia, wahai Osman, hang satu orang yang cukup kuat hafalan. Dia brilliant, otak dia capture ilmu cukup cepat. Tapi Osman bin Affan tak banyak riwayat hadis. Sampai orang pergi tanya Osman ni, dia kata, wahai Osman, daripada tuan kami tak banyak mendengar hadis daripada Nabi SAW. Pasal apa? Tanya dia. Apa jawab Sayyidina Osman? Sayyidina Osman jawab, dia kata, aku bukan orang yang kuat ingatan tentang hadis. Maka aku takut nak cerita apa-apa daripada Nabi. Takut aku cerita tak betul, dia kata. Sedangkan orang yang meriwayatkan hadis ni, adik kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, dia kata apa? Setahu aku, dia kata Osman lah orang yang paling kuat ingatan dan hafalan daripada sahabat-sahabat ada. Pasal apa tuan-tuan? Pasal dia takut kok cerita dia tak betul, siap tempat di neraka. Berbanding dengan kita hari ini, kita dengar benda hearsay, kita cerita macam kita tengok benda tu. Jauhnya kita berbanding dengan sahabat-sahabat semua. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.